Kita beralih kepada pembentang kita yang seterusnya. Dari Kitosan Sendirian Berhad, saya mempersilakan Encik Muhammad Noor Ismail atau dikenali sebagai Mr. Kitosan. Dipersilakan. Diri. Okey, hello. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Muhammad Noor. Saya adalah pengeluar formulator Kitosan Plus. Alright, dan pembentangan saya adalah tingkatkan hasil, tinggalkan kimia, kaedah nano Kitosan Plus. Sekali lagi, tingkatkan hasil, tinggalkan kimia, kan? Untuk Kitosan Plus, ya. Okey, Kitosan Plus ni adalah satu bahan yang diperbuat daripada cengkerang. Alright, dan dia diolahkan daripada kulit udang. Lepas tu ini ada pointer. Dia daripada kulit udang dan kami proseskan dia melalui sains dan teknologi, ya. Dia bukan jeruk, kan? Dan menjadikan dia menggunakan teknologi nuklear dan kami hasilkan sebuah cecair. Alright, produk ini ada sijil, kan? Dia bukan Bangla, Banco, Baja, Belakang, Kilang, Bihun. Bukan, ya. Dia ada sijil, kan? Alright. Kitosan Plus ni dia bukan baja, dia bukan racun. Dia adalah 100% organik. Alright, dan apa dia buat? Dia menggalakkan pertumbuhan, meningkatkan percambahan benih, mendorong kekebalan tumbuhan, menjana pengambilan NPK dari tanah dan lain-lain lagi. Saya mentafsirkannya sebagai satu produk input pertanian yang menjadi tulang belakang pertumbuhan tanaman, ya. Okey, yang ini kami dengan Seri Perlis 2, kan? Kebun Bandar Anugerah. Okey, jadi kalau you all you all pergi kat sana, dia akan cakap nampak sawi-sawi yang dia tanam kat bawah tu, dia cakap itu semua pakai Kitosan. Alright, so dekat sini kita tengok macam mana dia boleh tetap menggunakan booster Kitosan, penambah baik pokok sayur kalian. Dia orang kat tepi sana, kan? Alright, apakah masalah-masalah yang kita hadapi di dalam pertanian kita sekarang ini? Kutu bena, daun kuning, pokok lemah, daun kerekot, daun berlubang, pokok bantut, pucuk pokok kering, pokok tak berbunga, pokok tak berbuah, banyak lagi masalah petani-petani hadapi, kan? Jadi nak jadi petani pun bukan satu perkara yang mudah, Dia ada banyak dia punya faktor-faktor. So masalah-masalah ini semua kalau kita nak fikirkan, kita kena ada lab, kita kena ada doktor pertanian untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kita gunakan Kitosan, kan? Dan kita boleh nampak, alright, macam mana pokok daun dekat situ ada kerenteng, ada tak ada daun, dia boleh berbunga balik. Yang ini pun, kan, daun kuning, kan, dia bermulih balik. Yang dekat bawah ni kalau tuan tengok, nak mati, nak mati ni, yang bawah ni hidup balik. Alright, yang ini pun sama juga, nak mati juga. Ini pokok ni lama dia macam ni je. Dia mati tak mau, hidup pun tak mau. Dan dia hidup balik, dengan penggunaan Kitosan Plus, Begitu juga bila kita ada penyakit, kita nak pokok bertambah. Kita nak pokok kita bersegar, kita nak hasil meningkat. Sama juga. Macam tu pokok hiasan, pokok fig, sawit, cili, watermelon, tembikai. Tembikainya dulu dia maksimum 4 kilo. Dia dah gunakan Kitosan dengan baik, maksimum dia pergi 10 kilo, dan pelbagainya. Saya ada banyak yang nak dibentangkan, nak diceritakan, tapi masa tidak mengizinkan. Jadi saya akan jalan dengan sedikit laju. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat gambar, lebih pada gambar. Aplikasi Kitosan adalah dengan rendaman benih, foliar spray, kita spray dekat daun, kita injek kat batang, dan kita siram dekat tanah. Dia adalah cecair, jadi kita buat, kita gunakan dia 4 ml, 2 hingga ke 4 ml, seminggu 2 minggu sekali. Kos dia sangat-sangat murah. Apakah fungsi dia? Ini semua bab boring, kan? Okay.
Fungsi dia adalah meningkatkan pertumbuhan. Dia bukan baja, tapi dia meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan hasil, meningkatkan percumbahan benih, mendorong kekebalan tumbuhan, menjana pengambilan nutrien tanah, kan, dan kebaikan dia. Last sekali, sebagai petani kita nak masalah kurang, kita nak hasil kita tinggi, kita tak mau guna kimia. Kalau boleh kita hentikan kimia, kan? Untuk hentikan kimia ni kita tak boleh hentikan dia dengan secara mendadak, ya. Kita kena kurangkan dia dan kaedah penggunaan Kitosan Plus dapat membantu ke arah tersebut. Apakah kelebihan Kitosan Plus dengan baja-baja ataupun input-input pertanian lain? Dia adalah molekul rendah. Maknanya dia nano. Alright? Mana dia nano tu, mana dia kecil, dia kecil. Molekul positif. Molekul positif sifat kitosan ni. Molekul positif tu dia melekat. Dia melekat dengan benda. Dia antara bahan-bahan yang melekat, yang paling banyak, yang jarang didapati di dalam alam, ya. Dan ni bioplastik ini daripada udang. Dia berbuat daripada plastik, ya. Dan dia mengandungi ataupun dia merangsangkan hormon tanaman. Alright. Kita menggunakan teknologi nuklear. Macam Incredible Hulk kena gamma ray tu, kan. Kita guna teknologi yang sama untuk mengecilkan dia punya molekul ataupun bahan tersebut, kan. Alright, dan dia mempunyai banyak fungsi, kan. Antifungal, deliver resistant, fertilizer macronutrient untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, pesticide delivery untuk menghantar racun-racun, kan, dan inducing resistance, kan. Dia meningkatkan kekebalan pada tanaman kita. Okey. Kesan aplikasi. Bila kita pakai Kitosan Plus ni, kita spray dia. Kita spray dia 4 ml, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kabus halus saja kita spray. Alright, pada daun 80%, 20% pada tanah, kan. Dia punya kesan dia pada tanah, dia kawal sedikit, banyak dia punya function. Alright, ia adalah satu teknologi baru dan rugi kalau kita tidak mengambil kesempatan di atas teknologi yang ada ni, kan. Dia kawal saya, dia pertukaran gas, tukar guna kepada tanah yang inorganik pada organik. Dia bunuh serangga di dalam tanah, kan. Membuat baja jadi slow release. Dia dengan akar, dia besarkan akar. Nanti saya tunjuk dia punya gambar-gambar dia. Tingkatkan kesulitan nutrien, melawan perosak akar pada daun, memacu fotosintesis. Lapisan polimer melindungi. Dia ada macam satu lapisan wax, satu lapisan plastik, kan, di atas daun tersebut, kan. Dia bunuh perosak daun. Dia gandakan cekadimotrat banyak, benih kita buat lapisan plastik untuk benih, bunuh kuman di dalam benih, kan. Buah lagi besar, lagi kualiti, lebih kuantiti, bunga lagi banyak, bunga lagi sihat, bunga lagi kualiti. Dia tebalkan batang kita, dan inilah yang kita nak di dalam pertanian kita, ya. Alright. Masalah kebungaan racun kita tak payah nak cakap lah, kan. Semua orang tahu. Dia ada demi kebaikan, dia ada keburukan. Okey. Apa yang Kitosan boleh buat? Dia melawan virus. Dia melawan serangga. Dia melawan bakteria. Dia melawan kulat, Dia melawan dan melindung. Dia ada dua function, Lepas tu dia germinating agent, dia kontrol penyakit di dalam tanaman. Alright, dan dia mengawetkan tanaman lagi, Ini Kitosan, Ini contoh bagaimana Kitosan membunuh serangga, walaupun dia organik. Organik itu mana kita boleh minum, ini organik dan selamat. Kita boleh minum dia. Alright? So kita yang kotak yang pertama kita nampak dia gambar direkam dengan mikroskop, Lepas tu kita nampak kedua sebelum Kitosan kita tengok, dia beranak lah, dia bertelur lah, Lepas tu bila kita spray Kitosan, kita nampak dia mati. Dia bukan mati pasal kita spray dekat serangga tersebut. Bila ubat Kitosan tu pergi ke daun, daun akan keluarkan ubat, secara semula jadi. Jadi dia organik. Dia bukan racun. Kalau racun saya ambil benda yang bahan panas, asid, saya baling dekat dia, dia mati. Yang ini tak. You balingkan Kitosan, you siramkan Kitosan dekat serangga, serangga tu mandi, bro. Dia buat senam aerobik, Dia tak ada apa-apa.
Tapi bila dia makan daun, dia mati. Kita boleh nampak dia perut dia jadi warna hitam. Alright, dia kebuluran. So kawan-kawan dia yang lain semua datang tengok member dia mati macam ni kan. Kebuluran dia tangkap dia punya sistem penghadaman. Dia lari ya. Kesan dia kita boleh tengok dalam masa 2-3 hari, kita boleh tengok kan, dalam yang paling cepat sekali kan. Yang ini contoh ini daripada Dr. Henry UiTM kan, UiTM Sabah untuk melawan penyakit milibak atau kutu koyak kan, sembuh. Alright, kalau macam ni kes pun daun koyak-koyak kan dimakan oleh serangga-serangga. Bila kita spray kitosan dia clear. Alright, dia clear. Okey, dia ni adalah racun semula. Jadi bermakna bila kita spray kitosan tu dekat daun tu akan menggeletekkan sel-sel tanaman untuk mengeluarkan, memuntahkan ubat-ubat dengan lebih ganda-ganda lagi. Seumpama macam kita minum air kelapa bila kita dapat demam campak. Kalau kita tak minum, kita duduklah dekat atas katil kita kan, dengan daun kari pelih, daun bambu kita duduk kan. Tapi bila kita minum air kelapa, virus semua keluar. Ini demi tindakan. Tindakan ni adalah dengan sel tanaman. Alright, so yang macam ni pula kita tengok pertumbuhan dikawal serangga. Di dalam masa, semua gambar yang kami tunjuk di sini bukan diceplak daripada internet. Semua gambar adalah daripada customer kami. Kami telah beroperasi selama 6 tahun dan kami telah mengumpul lebih 1,600 testimoni kan, daripada pelanggan-pelanggan kami melalui WhatsApp. Kan? So, ini semua gambar-gambar daripada mereka kan. Perubahan sebelum keputusan sebelum ini ada ulat, tapi sekarang macam tak ada saja kata ownernya. Alright. Ini daripada Sarawak. Okey, yang ini dia macam mana dia gambar rajah kan. Saya ingat saya skip di part yang dia a bit technical kan. Tapi apa yang berlaku bila kitosan langgar sel tanaman, sel tu akan bertindak dan mengantarkan message kepada nukleus. Nukleus tu akan keluarkan ubat kan. Macam mana dia bunuh mikroorganisma pula? Mikrob ni mikroorganisma, bakteria kan. So bila kita sembuh dekat mikrob ni dia punya kulit luar dia, sel luar mikrob tersebut akan pecah. Right? Dia ada banyak cara kan. Dan bila dia pecah, mikrob semua mati. Dia punya perut dia terburai. Sebab dia nano. Sebab dia positif molekul kan. Ini contoh macam mana pokok kena daun karat. Ni kawan ni dia satu dia ada banyak tanam anggur ya. Jadi kita tengok kan, pada macam ni dengan penggunaan Kitosan Plus selama 2 ml 3-4 kali aplikasi, pokok terus jadi baik kan. Kita tak payah nak buang pokok kita. Sama juga yang ini Pestaloptopsis dekat atas ujung durian. Atas dia kena serangan dia. Dijelebu dalam masa 2 bulan 3 bulan 750 ekar durian hancur. Pokok 3 batang aja. Kami dapat menghalangnya di dalam masa 2 minggu kan, dengan penggunaan kat bawah tu dengan penggunaan Kitosan Plus. Yang ini satu lagi contoh, pokok nak mati warna kuning dah daun dia. Spray Kitosan saja. Baja tak pakai, kimia tak pakai. Spray Kitosan saja dia hidup balik. Ini demi kebaikan Kitosan. Ini lagi satu masalah. Pertumbuhan peladang kawasan Sandakan. Alright, dia ada 15,000 pokok cili kena penyakit virus. Ini penyakit virus ni adalah memang sangat-sangat ditakuti oleh penanam-penanam cili. Diorang tak boleh tidur malam. Bila kena ni habis, satu kebun mati. Doktor pertanian, Jabatan Pertanian, mana-mana punya agensi dia akan cakap, cabut, bakar, buang, polybag sekali you bakar. Dengan Kitosan Plus, RM20 kita dapat ubati 1,000 polybag. Ini yang kita tengah buat kan. Yang ni dekat Sandakan boleh pergi kat sana. Dia ada 15,000 bag kan. Alhamdulillah. Sekarang dia dah jual RM18. Kan? Sekilo di ladang kan. Nampak dia perbezaan dia. Kita tak payah buang. Dia ada kaedah dia. Kita gunakan Kitosan Plus ya. Sama juga ini mozaik virus. Kan? Dalam masa 15 hari, 20 hari, insyaAllah kita akan dapat
bersihkan daripada masalah-masalah daripada daun. Bila you all tanam cili, you dah boleh tidur dah. You guna Kitosan Plus. Alright. Yang ini pun kes limau purut habis. Dia kena karat daun. Sama juga, nampak berkilat daun dia. Ini dia punya kesan Kitosan Plus kan. Yang ini pisang. Ini dekat Perlis atas tanah yang sama. Penggunanya adalah penanam padi kan. Ada 5 minit lagi, insyaAllah. Okay. Alright. So, you tengoklah beza dia. Dia pakai Kitosan Plus. Sebelah sini macam mana, sebelah sana macam mana. Dia tak pakai kat situ. Habis. Alright. Sama juga dekat sini kan. Saya akan jalan dengan laju kan. Siapa nak informasi yang lebih, boleh datang jumpa kami di booth sana. Kami bagikan jaminan pulangan wang 2 kali ganda. Okey. Okey. Saya ingat satu syarikat aja yang buat info pertanian ni yang gila macam kami. Okey. Kalau kamu beli RM100, dalam 2 bulan kamu tak puas hati, telefon, kami akan bagi balik kamu RM200. InsyaAllah Macam ni juga ni dekat Thailand, di tanah ketum. Beza dia nampak. Thailand ketum halal Alright, macam ni pak, pokok. Sama juga yang ini lagi best. Habis. Kan dia kena serangan kanker, dengan lepas tu bila dia kena serang kanker, belalai semua datang mati. 3 bulan, 4 bulan pokok. Sekarang ni pokok you tengok dia jadi monster, dia bagi pokok dia jadi monster. Aplikasi Kitosan Plus. Yang ini kanker dia tutup kan. Kami ada pelanggan-pelanggan yang share dan simpan maklumat ni bertahun-tahun. Pokok ni kan, yang pokok yang lain nombor 1 ni gambar, pokok yang lain belakang-belakang dia dah mati dah. 5 tahun, Musang King. Kami pulihkan dia balik kan. Dan dia dah bagi durian Ini semua penggunaan Kitosan Plus kan. Saya go very fast. Yang kat bawah ni pun dekat Thailand. Alright. So jangan cakap barang kita tak bagus di Thailand Menangis orang Thailand bila PKP dulu, diorang tak dapat beli Kitosan. Okey. Sama juga yang tadi mi gambar. Yang ini nampak pokok dah habis dah daun. Hidup balik Macam ni pokok lemah. Okey, kita hidupkan dia balik 2 minggu, 3 minggu. Sama juga pokok kelapa. Kanker pokok dalam masa 3 bulan. Kalau tidak silap saya 3-4 bulan 6 hari. Pokok daun tuan akan berkilat. Jadi yang mereka yang tanam pokok-pokok bunga memang ngam. Cantik dia. Orang jiran akan drive tengok. Dia tak ada handbrake kalau dia tengok ini pokok cantik sangat. Mata dia merah. Orang ini pada tanah. Satu lagi adalah cuka kayu. Kita kena guna cuka kayu sebagai satu alternatif pada racun. Dia adalah murah. Untuk soalan lanjutan boleh tanya saya dekat booth nanti Tanah. Akar. Nampak akar dia? Ini potigasi pakai Kitosan. Akar dia nampak beza. Yang ini akar dia macam janggut sengse. Yang ini macam janggut Taliban Selepas gunakan Kitosan Plus. Ini akar. Padi, tengok dia punya akar dia. Dia punya mesh dia punya berbanyak batang dia ada, dia punya saiz batang dia besar, tinggi batang dia. Ini semua kita guna Kitosan 4ml aja. Alright, so gunalah Kitosan Plus untuk kurangkan kos, tingkatkan hasil, kurangkan gunakan penggunaan kimia sampai tak payah pakai lagi dah. Alright, macam ni juga sama. Daun ni nampak dah mati setengah mati nampak, dia dah keluar balik pucuk. Sama juga sawi. Padi nampak, yang ini guna Kitosan, yang ini tak guna Kitosan, ini guna racun lagi. Tapi bila dia kena serangan dia tak tahan. Yang guna Kitosan, alhamdulillah 6 tan yang dia dapat seekar. Pisang, betik. Okey. So apa yang saya nak beritahu you, dia melancarkan, dia sedut nutrien daripada tanah dengan lebih baik bila you pakai Kitosan Plus. Dia rangsangkan hormon. Dia keluarkan banyak lagi hormon untuk proses untuk tumbuh sarang pada dalam tanaman tu. Dia proseskan nutrien tu. 1 kilo pokok tu makan, seolah-olah pokok tu makan 5 kilo. Atau seolah pokok tu makan 3 kilo. Kan? Dia proseskan dengan lebih baik. Dia main dengan mikro. Dia membekal tenaga untuk fotosintesis. Pokok you akan macam nak tercabut daripada tanah. Dia menyekat ketirasan baja. Jadi email baja tu tak lari dan banyak lagi.
Ini kebun manda yang kami tengah dekat antara pengguna kami. Dia tunjuk macam mana pakai kitosan, terung. Terung ni saya tanam 3 kali spray je. Orang Afrika pun takut tengok kita main terung. Alright. Macam tu. Ini dah mati ke belum? Alright, kita hidupkan dia balik. Dan seterusnya program sekolah, kan? Lada, bagaimana pokok. Yang ini sekolah main program siasat nampak beza pakai dengan tak pakai. Alright. So dengan itu yang ini yang last Nombor 1, pertumbuhan pokok melepasi pipe. Pokok lagi tinggi daripada pipe. Pucuk semakin banyak Dulu pucuk nombor 3 tu sikit sekarang dah banyak nombor 2. Daun yang rosak nombor 3 daun yang rosak sekarang dah jadi cantik. Batang yang menebal dan semakin kukuh nombor 4. Pokok mula berkembang dulu pokok dia macam ni, sekarang pokok dia berkembang. Ini semua gunakan dengan kitosan sahaja Boleh gunakan kat petegasi, bendi dan fig untuk semua jenis tanaman ni sawit Watermelon. Yang ini Seri Perlis In 2 Seri Perlis 2 Kebun Manda Anugerah Dia punya testimoni. Alright. Dan ini dia punya fungsi dia. Okey. Alhamdulillah. Minta maaf saya terpaksa laju sikit sebab banyak nak share. Tapi kalau tuan datang ke saya punya booth dekat sana, betul-betul dekat belakang tangga ni, sebelah kanan, tuan collect Kitosan Plus. Kami bagi trial pack percuma insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Encik Muhammad Noor Ismail atas pembentangan berkaitan dengan tingkatkan hasil, tinggalkan kimia. Mungkin Cik Muhammad Noor nak duduk dulu, tarik nafas dulu. Okey. Alright. Tadi sepanjang Encik Muhammad Noor membentangkan tajuk pada hari ini, saya nampak wakil-wakil daripada Kitosan ada mengedarkan sampel-sampel kepada peserta program PKPK 2023 pada hari ini. So untuk maklumat lanjut nanti mungkin boleh ke booth pameran Kitosan di mana tu? G16. Okey, so G16 insya-Allah Kitosan ada di sana. Boleh tanya soalan dekat sana juga. Okey. So sekarang saya buka soalan kepada semua peserta yang berada dekat sini, yang ke hadapan ni, untuk tanyakan apa-apa sahaja berkaitan dengan Kitosan kepada Mr. Kitosan kita pada hari ini. InsyaAllah. Okey, saya buka soalan. Ada ke yang nak bertanya soalan? Yang rasa nak tahu, okey silakan, boleh ke hadapan. Kita ada kiri dan kanan mic. Okey. Okey silakan. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Awaludin. Bolehlah terangkan saya kalau tanam padi saya itu macam mana nak apply Kitosan? Okey. Kalau padi saya buat cepat Kami ada SOP untuk padi. Padi kita buat rendaman benih. Benih tu kita rendam dulu. Okey, kalau tak nak buat tak apa. Lepas tu tanah yang padi tu selepas kita buat plowing, kita pakai drone Alright. Kita gunakan Kitosan dengan cuka kayu. Kita spraykan sekali. Itu yang tadi yang gambar padi tu. Lepas tu tiap-tiap 2 minggu kita letak 4 ml Kitosan. Tu je. Tiap-tiap 2 minggu kita letak 4 ml Kitosan. Cukup. Kalau boleh 2 minggu 4 ml Kitosan, 2 minggu lagi 4 ml Kitosan dengan cuka kayu. Alright, cuka kayu cukup. InsyaAllah. Daripada kami punya pengalaman, Kelantan, Terengganu, 1 ekar dia naik 2 tan. 1 ekar padi naik 2 tan. Kalau ikut SOP kami Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tadi, soalan tadi tu, soalan dia, kalau dia kena pada binatang, unggas-unggas, dia akan mati. Tapi soalan saya, macam mana jika manusia yang memakan dia, adakah efek sampingan terhadap manusia? Okey, Allahu Akbar.
Kitosan ni kan, dia ni bukan saja organik. Dia organik dan selamat. Saya kalau you datang kat sana, saya selalu tunjuk minum. I buka, I minum. Alright, jadi dia tidak ada toksik. Saya demi pengeluar, saya demi formulator. Alright, memang daripada EPA pun, Environmental Protection Agency USA, adalah dikategorikan sebagai selamat. Untuk manusia, untuk binatang, alright. Tapi kaedah dia macam mana dia bunuh serangga, bila serangga makan daun tu saja, bila dia akan jam dalam sistem perut dia. Untuk serangga, kalau dia tak makan daun tu, dia duduk lepak, sunbathing orang kata kan, dia tak ada apa-apa. Pokok kita pun tak ada apa-apa. Tapi bila dia ngap daun, masuk dalam perut dia, dia akan jam, dia akan kebulur, ada perut dia pecah. Alright, dan member-member semua datang tengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia lari. Dalam masa seminggu, 2 minggu, dia boleh nampak demi efek. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Okey, silakan. Jadi Kitosan ni dia bukan hanya baja, dia juga penghalang makhluk perosak. Betul? Yes, benar. Dia bukan saja menghalang. Menghalang tu satu kan. Sebab dia tingkatkan imuniti tanaman tu. Jadi lain kali bila serangga tu datang, dia gigit aja kita punya daun, dia akan mati. Selepas you spray Kitosan 2 minggu, you letak kain putih di bawah pokok you, tanaman you akan nampak diorang semua mati. Dia akan menghalang, dan bila serangga tu tengah serang, macam tadi contoh tadi yang kena yang virus kan, ataupun kena yang berlubang-lubang dia dah serang dah. Bila kita gunakan Kitosan pada tanaman tu, dia akan membuatkan tanaman tu mengeluarkan ubat-ubat phytoalexin, salicylic acid kan, banyak-banyak ubat-ubat yang di dalam daun tu sendiri untuk melawan serangga tersebut secara semula jadi, tetapi dengan lebih deras lagi. Harap jawab soalan tuan ya. Ada soalan susulan tu. Adakah Kitosan itu penggalakkan fotosintesis? Okey. Apabila Kitosan, soalan ni semua dah level. Okey. Apabila Kitosan tu, bila dia dah pergi kat tanaman dan pokok kita kan, Kitosan ni adalah bahan polysaccharide. Okey. Apa yang dia buat, dia bila kena dekat daun, dia akan mengecilkan dia punya stomata. Dia akan meningkatkan dia punya fotosintesis punya aktiviti. Dia akan memberikan tenaga kepada daun untuk memproseskan makanan, untuk proseskan nutrien dengan lebih baik lagi. So yes, dia akan meningkatkan fotosintesis, dia akan meningkatkan proses pembinaan dan proses pemakanan, penghadaman nutrien, dan dia akan meningkatkan proses pembuatan pembinaan di dalam tanaman tersebut. Okey, Encik Mak Noh, ada lagi soalan ni. Ramai peminat ni nak tanya soalan ni. Boleh lagi ya? Boleh datang boleh datang ambil free ya. Tuan, saya memang interested lah dan biasa menggunakan baja folia. Okey, jadi ini ekstra jugalah, dan saya sebenarnya belum pernah guna Kitosan, tapi biasa menggunakan folia-folia, dan ada juga yang kita buat sendiri, belajar daripada booster daripada Pejabat Pertanian semua kan. Okey, apa yang saya nampak tadi, dia bertindak ke atas daun, bukan kepada buah ya. Contohnya macam kalau kata buah durian misalnya kan, nak elak daripada ataupun buah-buah yang lain lah. Bolehkah kita sembuhkan tu? Ataupun dia memang khas untuk sebab saya tengok tadi semua daun je. Okey, dia kita siram pada daun, kita siram pada batang, kita siram pada buah pun tak apa. Apa yang dia buat, dia akan meresap ke dalam tisu daun. Dia akan meresap ke dalam tisu ranting, tisu batang, dan dia akan membuatkan tisu-tisu tersebut mengeluarkan ubat dengan lebih baik. Jadi untuk daun, yes, dia akan lawan ke daun. Untuk buah, dia akan membesarkan buah. Dan di dalam Kitosan tu, di dalam buah-buah tu sendiri, dia akan ada ubat-ubatan sendiri. Yang mana contoh kalau kita ada fruit fly ulat buah tu dia akan keluar. Bila buah tu dia makin besar dan ubat dia dah makin resap, ulat tu akan keluar daripada pokok tersebut. So dia punya perlindungan adalah sekata sampai ke akar. Jadi kalau pokok kena kanker pun dia akan melawan. Dia akan meningkatkan sistem
resistant pada musuh-musuh tanaman. Itu yang dibuat. Itu yang kita boleh letak tepi racun. Kita jangan buang. Bila serangga, racun bila dia datang banyak. Kalau dia datang 2-3 kereta Myvi, okey. Tapi kalau dia datang 4-5 FRU, kita kena keluar juga racun. Lepas tu kita cucikan dia balik dengan gitusan, insyaAllah. Okey Tuan, satu lagi pengalaman yang kita lihat di ladang nangka farm fruit, Selangor farm fruits dekat Batang Kali. Dia kata kalau kita sembur folia, dia tak katalah kitosan saja kan. Kalau kita sembur folia dekat batang selalu dan daun, yang apa tu, yang tumbuhan parasit yang panggil duit-duit tu, dia pun bersama berlumba membesar. Kami tengok sendirilah. Okey. Mula-mula ni kita jangan kita jangan confusekan apa maksud folia. Folia tu adalah ke daun. Folia ke daun. Baja folia, baja ke daun. Racun folia, racun ke daun. Booster folia, booster ke daun. Okey. So selalunya bila betul, benar you cakap, kalau pokok tu dah ada banyak sangat pokok tumpang ataupun dekat bawah tu banyak rumput, you spray kitosan, dia naik lah. Dia naik. Tapi pokok you pun besar. Alright, jadi macam kami punya kelapa sawit dia pakai yang ni, lalang dia tinggi. Dia lagi, kitosan ni untuk petani yang malas. Untuk petani-petani macam kita lah. Kan? Kita nak, kan kita ada kita punya program, kita tak kuat. Kita tak sebisi kan. Jadi dia dapat membantu kita. Kalau lebih malas kita, lebih kurang peka kita pada kita punya pokok kan. Bila kita pakai kitosan, lebih tinggi dia punya hasil kita akan nampak. Lalang pun akan tinggi. Kan? InsyaAllah. Jadi bila kita spray kat daun, jadi dia akan lebih kepada daun saja dengan ranting. Right? Jadi kalau kita spray kat tanah, elok kita elakkan lah. Kena dekat daun-daun yang lain. Dan betul. Sebab dia akan membesarkan tanaman kan. Harap dapat jawab soalan puan. Baiklah, terima kasih yang bertanya dan maklum balas daripada Encik Muhammad Noor Ismail atau dikenali sebagai Mr. Kitosan. Okey, so orang Kitosan memang dah terkenal lah ni. Kalau Mr. Kitosan ni di mana-mana memang itu tagline dia. Alhamdulillah, tapi ramai yang tak kenal lagi. Yang tak kenal, insyaAllah. Di PKPK 2023 ni insyaAllah akan terkenal. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Noor Ismail atau alias Mr. Kitosan. Menyampaikan tajuk tadi, tingkatkan hasil, tinggalkan kimia. Seterusnya saya menjemput Encik Muhammad Noor untuk menerima sijil penghargaan daripada pihak kita atas penyertaan sebagai pembentang pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah, Encik Muhammad Noor dah promote siapa-siapa yang nak ambil baja boleh ke booth Kitosan, insya-Allah. Okey, begitulah berakhirnya sesi pembentangan kita. Sesi perkongsian rakan strategik dan industri sesi 2 pada petang ini untuk PKPK 2023 yang dibentangkan oleh 4 orang pembentang, insya-Allah. Saya ada beberapa pengumuman. Okey, di sini ada sesiapa yang kehilangan atau tertinggal cincin, minta untuk menuntut atau mengambilnya di kaunter pendaftaran di luar dewan ini. Seterusnya, sesiapa yang berminat untuk mendapatkan slide pembentangan daripada pembentang-pembentang kita pada hari ini, boleh tinggalkan alamat email tuan-tuan dan puan-puan di kaunter rakan strategik, iaitu di sebelah kaunter pendaftaran. Okey, so saya Jasmine Arif Shah mewakili rakan-rakan dari PKPK 2023
mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi berkunjung dan sudi berada sini untuk mendengar sesi perkongsian daripada pembentang-pembentang kita. So saya sudahi dengan sedikit pantun. Ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. So kita jumpa pada hari esok bersama pembentang-pembentang yang lain pada sesi pagi, dan dijemput tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama memeriahkan persidangan Komuniti Pertanian Kebangsaan 2023 pada hari berikutnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan dan